A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Hari ini merupakan 22 Ramadan. Kita berpuasa telah pun sampai ke penghujungnya, 10 hari akhir, 10 hari terakhir dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kebajikan, bulan yang penuh kesabaran, dan bulan sangat mulia yang ditunggu-tunggu kita, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya. Jadi inilah sebenarnya bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslimin dan muslimat di seluruh dunia, seluruh negara kita, di mana bulan Ramadan sebenarnya akan membentuk jati diri seseorang. Jati diri adalah sifat atau ciri yang unik, yang istimewa daripada segi adatnya, bahasanya, budaya dan agama, yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya, iaitu satu identiti diri. Inilah sebenarnya yang kita nak bincangkan hari ini, tentang Ramadan yang boleh membentuk jati diri seseorang. Alhamdulillah, apa yang saya nak bincangkan pada pagi ini ialah tentang bulan Ramadan, iaitu bulan yang sebenarnya, yang saya sebut tadi, bulan yang penuh kerahmatan, penuh keberkatan, penuh ketakwaan, bulan yang sangat mulia, bulan yang mampu menafatkan untuk kita membentuk hati kita, hati nurani kita ni, hati nurani kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati yang bersih inilah bersih daripada segala prasangka, bersih dari segala hasad dengki, bersih dari segala kebencian kepada seseorang, bersih dari segi kesombongan dan keangkuhan. Inilah sebenarnya bulan Ramadan, bulan yang akan menjadikan kita insan yang lebih baik daripada hari semalam, insan yang lebih istimewa, insan yang lebih bertakwa dan lebih insaf pada bulan Ramadan ini. So inilah sebenarnya bulan Ramadan yang mampu menafaatkan kita, mempunyai yang saya sebut tadi, hati yang bersih. Seterusnya yang kita nak sebut ialah bulan penuh kesyukuran. Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang kita menjadikan manusia yang sangat dan lebih bersyukur? Ialah kita, alhamdulillah, kita masih ada tenaga dan kekuatan. Kita masih boleh bernafas dengan baik, masih boleh hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, masih boleh pergi bekerja. Kita dah mengalami situasi endemik sekarang ini, di mana kes COVID pun dah berkurangan, tapi nampaknya beberapa hari ini katanya ada kenaikan selepas sekolah dibuka, tetapi kita masih tetap bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak akan lagi mengalami gelombang kedua ataupun wave yang seterusnya ini. Jadi inilah yang kita nak sebut sentiasa bersyukur. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, setiap langkahmu, seumur hidupmu, semoga diberkati Allah. So bulan inilah bulan yang kita sentiasa perlu bersyukur, perlu menunjukkan kesyukuran ini melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita akan bincangkan juga selepas ini. Perbuatan-perbuatan seperti amalan yang baik, membantu orang lain. Kita juga perlu menjadi orang yang lebih ihsan kepada orang lain. Bukan saja dalam Ramadan, bulan-bulan yang lain, tapi bulan Ramadan ini penuh dengan pahala dan keberkatan. Jika kita sebenarnya hendak menjadikan diri kita seorang yang kuat, berjati diri yang hebat, maka kita kena juga lahirkan rasa empati. Rasa empati, meletakkan diri kita ke diri orang lain yang sedang menghadapi dugaan, ujian, musibah. So inilah yang kita hendak tekankan. Ibadah puasa melatih kita untuk menjadikan diri kita memahami bagaimana kesusahan orang lain, kesusahan orang yang tidak makan dan minum, kesusahan sahabat-sahabat kita yang tidak mempunyai keuangan, kekuatan, kemampuan untuk meneruskan kehidupan. Ramai di negara kita juga sekarang ini yang sukar mendapat pekerjaan, yang sukar mendapat keuangan selepas berlakunya pandemik COVID-19 itu. Dan kita bukan saja di Malaysia, di
dunia antarabangsa juga, ya, the global world dengan izin, maka kita juga mendengar, ya, rakyat di Palestin, di Syria, di banyak lagi negara lain, di Uyghur yang kita dengar, ya, banyak kita perlu rakyat Rohingya yang datang ke Malaysia. So inilah yang kita mesti, ya, menjadikan ibadah puasa, menjadikan diri kita mempunyai empati kepada yang lain. Dan yang juga sangat penting ialah kerana ibadah puasa ni bukan sahaja membantu dalam pembinaan akhlak kita, pembinaan akhlak mulia, Allah suka akhlak mulia, Rasulullah suka akhlak mulia, ibu bapa suka akhlak mulia, semua orang suka. Semua pembinaan akhlak dan peribadi umat kita yang menjadi orang yang ummatik. Bahkan ia juga merupakan perisai atau benteng bagi mencegah manusia daripada melakukan perbuatan yang buruk dan ditegah. Is our self-control dengan izin, yang bagaimana kita sebenarnya kontrol, mengawal diri sendiri supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, perbuatan maksiat yang ditegah. Orang dulu-dulu kata, syaitan ni kalau dalam bulan Ramadan diikat, ya, tetapi masih ada nafsu kita yang akan membuat maksiat. Na'udzubillah min zalik. So inilah bulan yang akan membantu kita mempunyai, ya, kalau dulunya, ya, kita hendaklah sentiasa mengingati bahawa bulan Ramadan inilah yang kita akan sentiasa mengeluarkan tutur kata yang elok, tutur kata yang sopan santun, tutur kata bicara yang baik, ya, tidak mahu mencetuskan permusuhan, orang tak suka kita, orang sakit hati dengan kita, kita hendaklah sentiasa memberi tutur kata yang elok, yang baik dan juga yang sopan, yang akan melindungi diri kita, bertuhankan daripada nafsu syahwat saja, yang akan menjadikan kita bila kita geram dalam bulan puasa ni juga kadang-kadang bila kita lapar ni, kita menjadi geram. Banyak kes-kes yang berlaku yang dilaporkan di akhbar sama ada di media sosial ataupun di televisyen, ya. Banyak berlakunya insiden di mana anak tak sabar tengok ayah baca doa lambat sangat dah dipukul ayahnya pula. Ya, so inilah dan ya, pukul anak juga kerana anak ini menguji kesabaran di bulan Ramadan, anak ini, ya, maknanya mencabarlah dia punya kelakuan dan tingkah lakunya. So inilah yang saya nak tekankan dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini, bulan di mana kita dapat, ya, membentuk, ya, akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia, yang saya sebut tadi di awal, iaitu orang yang mempunyai ihsan yang tinggi, belas kasihan yang tinggi, menyayangi orang lain, ya. Dan inilah yang juga bagaimana hari ini saya nak sebutkan tentang mendidik anak berpuasa sejak awal usia. Ini yang saya tekankan daripada awal ketika saya terlibat dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Anak mesti dilatih berpuasa sejak awal usia. Bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau ibu yang baru mula, ya, menempuh alam perkahwinan, berkahwin dan lepas itu mengandung. Dalam kandungan lagi kita dah mulakan bila kita berpuasa. Ya, kita, ya Habibi, anakku sayang, sambil mengurut perut cakap, ya ibu hari ni puasa, besok adik pun dah keluar, bila adik dah boleh berpuasa, adik puasa. So kita dah mula bercakap, bertutur dalam kandungan lagi. Itulah sebenarnya permulaan, titik permulaan bagaimana nak melatih anak berpuasa. So saya selalu tekankan pada ibu-ibu, ya, kalau mengandung itu waktu dan pada bulan Ramadan, masa inilah anda usap kandungan anda seolah-olah anda bercakap dengan bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan anda, bahawa anda sebenarnya berpuasa dan anak ini kita doakan akan berpuasa macam kita juga. Ini luar biasa kan? Selalunya kita, ya, pokpek-pokpek ke anak kita bila kenapa tak puasa ni, kenapa kita marah ni. Tidak, ya, inilah yang kita hendak mendidik anak sejak dari dalam kandungan, yang dapat membantu memperkenalkan dan melatih, ya, melatih apa? Melatih untuk kita menjadi independen. Kalau orang Indonesia sebut mandiri, kita berdikari, ya, mandiri, berdikari, ya. Serta kita hendak anak ini mestilah yang pertama, bonda saya selalu sebut diri saya bonda lah, sebab saya dah macam mak kepada semua kan. Ya, pertama ialah persiapan dari segi fizikalnya. Ya,
bagaimana anak ini dari segi fizikalnya, adakah mereka dah bersedia untuk menahan diri ya setelah keluar daripada kandungan tadi. Bayi memang tak mungkin lah, tapi kita boleh selalu bercakap dengannya. Sebab itulah pada umur 3-4 tahun dah boleh bercakap dan sebagainya, kita kena tekankan selalu tentang ya niat puasa. Kita dah mula kenalkan nawaitu saumaradin dalam bentuk yang lebih menarik, lebih anak tertarik, bukan cuba niat puasa, bukan begitu ya, tapi kita cuba dalam bentuk lagu-lagu, dalam bentuk nyanyian yang boleh mereka ingat sampai bila-bila. Bulan puasa, bulan kena kita makan kurma, ajar mereka makan kurma. Sekarang ni bila bonda tanyakan, ya tadi saya sebut saya sekarang bonda pula, bonda tanyakan ramai ibu-ibu yang telah mempunyai anak yang mula berpuasa, bila tanya semua tak suka kurma, semua tak suka kurma. So inilah yang kita kena tekankan, bonda selalu tekankan kepada anak kecil ini di usia taska, iaitu yang selepas lahir sampai ke umur 4 tahun dan 4 hingga 6 tadika ini, mereka kenalah diajar, dididik, diperkenalkan kepada makanan sunnah ini, kurma. Tak kiralah ajwa ke, kurma, apalagi banyak sekarang Syafawi, walaupun dia punya brand name ada Yusuf Tayyub lah, Mahnas lah, macam-macam ya. So inilah yang kita kena kenalkan kepada anak-anak di awal usia untuk makan kurma supaya kita apa? Supaya kita sihat, supaya kita kuat. Kurma punya khasiat, kenalkan kurma ini makanan sunnah ya, daripada asal usulnya mana. So ini yang harus diperkenalkan kepada anak kecil. Tadi persiapan fizikalnya, adakah mereka ready? Ya, tubuh badannya ready, mereka boleh ya. So tidaklah nanti menjadikan ia mudarat kepada anak. Dan biasanya kita pun bermula sejak ya tadika ini dan prasekolah tadi, sampailah ke umur darjah 1 ni, kita mulalah at least ataupun sekurang-kurangnya separuh hari. Janganlah langsung tidak berpuasa ya. Kita kena kenalkan kepada anak ini puasa itu apa. Dan 7 tahun ke atas ni kita dah cuba minta dia puasa ya setengah hari dulu, bukan secara drastik. Kena puasa sampai habis, tidak ya. Kita boleh memperkenalkan secara perlahan-lahan. Ya, slowly but surely, tidak drastik yang saya sebut tadi. Dan seterusnya ialah mentally. Tadi physically, sekarang secara mental. So bagaimana anak ni kena memahami makna dan tujuan puasa. Why you have to fast? Sebab mereka dah boleh dengar cerita, mereka dah boleh memahami, mereka dah boleh melihat apa yang berlaku. So kita kena berikan kenapa kita mesti berpuasa, apa tujuan puasa, dan menghargai proses puasa. Mulutnya agak berbau, apa lagi? Kita rasa haus. Ya, itu yang anak kecil dulu bonda masih ingat ya, sebab kita belum berapa faham. So masa kecil-kecil tu, kalau kita haus, pergi dekat pipe, kita pun minum air. Bukan, kita kumur-kumur lah kononnya, tapi rupa-rupanya, kita telan dah rasa macam segas mula. So itulah kita belum faham proses dan tujuan berpuasa itu. So bila anak ini sudah faham, anak ini sudah memahami apa dia berpuasa itu, maka insya-Allah mereka boleh menghargai proses puasa itu dan tahu kenapa, dan mereka tidak akan ponteng. Mereka tidak akan rasa macam puasa ini satu yang berat dan sebagainya. Mereka akan rasa indahnya itu berpuasa. So inilah yang kita nak tekankan. Dan yang penting juga adalah sokongan, dokongan, the support. Yeah? Not only from the sibling, cakap bahasa Inggeris pula benda tiba-tiba. Support ataupun sokongan daripada ibu bapanya sendiri, datuk neneknya. Macam kita ramai sekarang ni datuk nenek yang masih sihat, masih sangat bertenaga, masih mahu ya tengok-tengok cucunya. So inilah yang kita hendakkan, sokongan daripada ibu bapa, daripada datuk nenek, daripada kalau mereka ada adik-beradik dan sebagainya, untuk terus ya memberikan mereka, bila kata letih lah puasa, letih, kita kata puasa ni boleh kita akan beritahu mereka, memberikan motivasi lagi, sekejap lagi, berapa jam lagi, berapa minit lagi, barulah mereka akan. Sebab itulah kita kena ada sokongan dan dokongan dan bimbingan serta motivasi kepada anak ini supaya mereka teruskan ya, kalau mereka mampu. Dari segi mentalnya itu sangat penting ya. Tadi physical, mental, itulah yang kita kena persiapkan. Dan jika anak ini sudah siap daripada segi fizikalnya, mental, emosinya pun kita dah ceritakan, dah umur 4, 6, 7 tu tadi, mereka ya, kita pula dapat sokongan-dokongan daripada ibu bapa, daripada datuk neneknya ya. Kalau orang Jawa sebut mbah lanang, mbah wetok kalau Jawa lah ya. Kalau bahasa Arab sete kan ya.
banyaklah kita boleh sekarang ni ramai nenek-nenek atuk-atuk tak mau dipanggil nenek ya, dia nak panggil dia macam saya eyang, ada yang ramai yang panggil yang bahasa Inggerisnya granny lah, grandma lah, tok ma lah, macam-macam ya. So tok ma inilah yang akan memberi sokongan dan dokongan kepada anak-anak ni, cucu-cucunya, supaya ia boleh berpuasa terus. Dan apabila mereka telah sedia ini ya, tiga-tiga tadi sudah dicapai, persiapan mental, physical dan juga sokongan dan dokongan ini, barulah ya berpuasa ketika usia kecil ini akan menjadikan anak itu terus-menerus istiqamah, ya, tahu tentang pentingnya berpuasa ini. So kalau anak ini mula kita latih secara bertahap-tahap, maknanya kita tidak maknanya 4 tahun tadi berapa hari kita kira. Kita buat sedikit jadual. Dulu masih 5 tahun, setengah hari berapa hari. Kalau dah 6 tahun tadi, dapat 1 hari berapa hari. So kita ada record sedikit. Ya, itu namanya sesuai untuk kita merekodkan ini supaya mereka tahu dah ada peningkatan. Dah ada peningkatan dalam puasanya, lebih harinya. Ya, macam itulah ya. Dari segi kemampuan dan kesiapannya. So ini yang kita hendak tekankan, yang boleh membentuk jati diri anak ini supaya mereka tahu bahawa puasa adalah suatu kewajipan, puasa adalah rukun Islam ya, yang sebenarnya kena kita patuhi ya, dan kita selalu ceritakan tentang bulan puasa. So tentang kesabaran pula, ini yang kita sebut bagi anak-anak ni, berpuasa adalah baik untuk melatih a delayed gratification ya, ataupun ganjaran yang tertunggak. Apa maksud delayed gratification? Ganjaran yang ditunggu-tunggu setelah bersabar, berpuasa. Berapa jam kita puasa? Lebih kurang 13, ya, 12-13 jam ini kita berpuasa. Kalau di Malaysia 13 jam lah. Daripada sahur kita sampailah ke kita berbuka. Ya, sampailah kita berbuka. Alhamdulillah lebih kurang 13 jam di Malaysia adalah dengan juadah yang hidangan. Selalunya bila puasa ni anak-anak akan tak tahan dah, lepas tu teringin nak makan, pergi bazar Ramadan beli macam-macam, tak makan. So kita kena cakap dengan anak ini, beritahu anak apa yang anak suka hari ni kita beli. Macam di tempat bonda ni, di Shah Alam ni, orang suka sekarang ni viral mi mamu, beratur orang sanggup beratur mi mamu ni, memang sedap lah ya. So anak kecil pun cakap, saya nak mi mamu. Okey, hari ni mi mamu, besok mi yang mak buat sendiri, contohlah ya. So kita hendak juga melatih supaya anak tidak membazir ya di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Dan anak akan gembira bila kita reward dia dengan sesuatu yang baru dilatih puasa ni. Adik nak makan apa agaknya? Ada nata di koko. Nata di koko ni yang kelapa jelly tu kan. Ni pun sedap dan ada khasiat pula. Adik nak buah apa? Buah-buahan yang berkhasiat. Kita ganjarkan dia dengan sesuatu yang nanti bila kita buka kita makan tu ya. So inilah anak yang kecil-kecil ini yang baru dilatih. Bagi anak yang lebih besar ini, ya, bonda juga ada 6 orang anak. Kita, pengorbanan ibu lah, pengorbanan yang paling tinggi, ibu dan bapa lah ya. So bagaimana kita mengejut anak, bagaimana anak ini masih lagi pejam mata nak sahur ni, walaupun dah 8 tahun, 9 tahun tu ya. Kadang-kadang pejam mata lagi, dah sampai nak makan pun masih ya, belum nak makan, kadang-kadang terpaksa disuapnya. So inilah pengorbanan ibu yang sentiasa memberikan anak sokongan, dokongan, ya, melatih kesabaran dan istiqamah ya, dalam beribadah dan membuat kebaikan untuk menuju pengakhiran yang baik dan syurga Allah. Sebab kadang-kadang kita sebagai ibu pun, ya Allah, dah lah kena kejut, kita dah siapkan makanan untuk buka ya. Lepas tu kena kejut tu, waktu sahur itulah waktu yang paling kita betul-betul menguji dan menduga kesabaran kita ya. So sabar inilah yang dapat melatih anak-anak ini untuk bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ya, kita selalu ceritakan kepada nikmat yang telah Allah berikan pada keluarga kita, dapat buka bersama. Ya, dan kita sentiasa galakkan anak-anak ini untuk bersabar dalam berhadapan dengan kesukaran. Mungkin ada hari-hari yang kita diuji ya. Sabar bukan saja dengan kawan-kawan di sekolah. Ya, pada bulan Ramadan saya pernah ingat ya, seorang cucu saya balik, dia kata kawan dia ambil duit dia tak boleh nak beli ya. Dia masuk 7 tahun lah. Maknya, ibunya sebut kalau boleh puasa separuh hari. So dia dah puasa separuh, sekolah sebelah petang diberikan bekalan berapa ringgit dah, dia kata kawan dia ambil duit dia. So sedikit ujian lah saya kata. So menangislah balik. So inilah yang kita kata, ini sedikit ujian, beritahu kawan, kita makan sama-sama ke, kita kena didik mereka. Tak apa, mungkin kawan tu tak ada duit,
Kalau kita minta anak tu memaafkan kawan tu. Ya, so inilah contoh-contoh cerita-cerita kecil di bulan Ramadan yang anak-anak kecil ini, sebab bila tanya balik rupanya anak yang ambil duit cucu ni ialah anak tu tidak dibekalkan wang oleh ibunya, kerana kalau dibekalkan wang dia kata dia akan belanja, tak puasa dah, dia kata ya. So ini contoh cerita yang comel-comel ni yang asam garam kehidupan anak kecil yang mula berpuasa ini ya. So bersabar ini bukanlah bermakna kita hanya berdiam diri, sebaliknya sabar ini maksud tidak bertindak secara impulsif dan melulu memikirkan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Contoh kecil tadi itulah, bukan kita terus jumpa ibu dia dan marah-marah, tidak ya. So kita bentuk anak secara mental sihat ini, kita kata yang positif ya. So inilah jangan dipandang ringan keupayaan anak kecil untuk menyelesaikan isu-isu ataupun sebenarnya kids are natural problem solver. Mereka juga mempunyai ya sebenarnya kekuatan untuk boleh menangani masalah sendiri, dan dengan bimbingan kita lah sebagai orang yang berumur. Saya tertarik kepada banyak lagu-lagu, sebab macam mana kita nak galakkan anak kecil ini ya suka dan gemar berpuasa, dan bukan secara paksaan, ialah dengan lagu-lagu. So lagu yang selalunya kita boleh nyanyikan dengan anak-anak ialah lagu-lagu seperti ya, ayuh puasa, mesti kuat puasa. Ayuh puasa, Allah sayang kita. Ayuh puasa, mesti kuat berpuasa agar Allah sayang kita. Kita macam galakkan anak ini supaya kalau kita puasa Allah sayang kita. That's the most important thing. Itulah yang paling penting. Maknanya biar dia tahu, itu peringkat awal tu. Dia tahu kalau kita puasa Allah sayang kita, macam itulah. Di bulan Ramadan kita wajib berpuasa agar menjadi takwa pada Allah yang Esa. Ini anak yang lebih tinggi sedikit, dah umur 5-6 tu, tentang takwa. Ini bagaimana kalau kita puasa ini kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Perbanyakkan baca Quran dan amal lainnya. Lakukan perbuatan yang baik-baik sahaja. So, maknanya kita galakkan mereka baca Quran selain daripada puasa tadi. Baca Quran, faham maknanya. Kita faham maksudnya pula. Sebab itulah bila lagu tentang Al-Fatihah ini, senandung Al-Fatihah dinyanyikan, semua anak-anak dah hafal surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, automatik. Sebab melalui nyanyian ni anak cepat sangat belajar, anak cepat sangat ingat. Kita yang dewasa pun tak ingat, mereka ingat cepat sangat. So kalau dengan lagu untuk kita galakkan mereka berpuasa tadi, ayo puasa. Ya, saya banyak juga belajar lagu-lagu ini daripada sahabat saya di Indonesia. Mereka sangat kreatif dan inovatif ya. Mereka gunakan banyak lagu-lagu untuk menggalakkan anak-anak ini suka. Ya. So kalau pagi-pagi anak tu tak bangun sahur dan sebagainya, tak mau bangun sahur lambat, kita katalah Allah sayang kita, yo puasa, mari kita berpuasa. So dalam bentuk yang sangat fun ya, sangat menyeronokkan anak, biar mereka pun macam saya nak puasa, begitulah. So inilah antara yang saya nak sebutkan tadi, bagaimana Ramadan boleh menjadikan jati diri kita jati diri seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan yang penuh keistimewaan ini, bulan yang penuh keberkatan ini menjadikan diri kita seorang insan yang kuat, ya, seorang insan yang mempunyai self control, ya, boleh mengawal diri sendiri, menepis segala apa yang kita nak buat yang tak baik ni. Aku puasa. Saya tak boleh buat ni. Ya, kita ada self control namanya. So anak kecil juga kita ajar mereka untuk ada self control ini, ataupun mengawal diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tak baik. So inilah sebenarnya bulan yang boleh melatih anak-anak kecil supaya mempunyai jati diri yang lebih hebat, lebih kuat, lebih mantap, ya, dari awal usia, yang saya selalu tekankan. Bukan daripada yang dah lahir pun, dari dalam kandungan.
Kalau yang ada bayi itu pun kita tak salah untuk mulakan masa kita buka, masa kita sahur, kan mesti dia akan ikut bangun. Ada ibu apa yang kata, susahlah benda macam mana ni, dia ganggu kita nak. Tak apa, saya kata masa itulah dia nak ikut sama. Tak apa sebab dia, kita sahur sama-sama. Ayo puasa, mesti kuat berpuasa walaupun mereka tak puasa pun. Tapi maknanya kita galakkan mereka. Nanti Allah sayang kita. Ya, so itulah selalunya yang Bunda gunakan supaya anak-anak kecil ini ya sangat minat suka berpuasa tanpa dipaksa. So inilah sebenarnya sedikit sebanyak perkongsian yang Bunda hendak berikan kepada pemirsa ataupun yang mendengar ya siaran ini supaya dapat sedikit ya contoh tauladan bagaimana kita menggalakkan anak-anak kecil supaya dapat dimulakan sejak dari dalam kandungan lagi supaya anak ini boleh membesar jadi orang yang lebih bertakwa, menyayangi, menghormati dan betul-betul menghadam bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat menyambut 10 malam akhir dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Okey, baik. Selesai, Kak.